Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati jatan kuasa surau muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin dan restu daripada Allah dapat kita hadir ke surau Madrid pada hari ini untuk kita berbincang tentang satu topik yang berkaitan dengan satu organ dalam badan kita. Topik tersebut ialah lidah tidak bertulang. Semua orang ada lidah dan semua orang ada tulang, tapi lidah ni satu organ yang tidak ada tulang. Sebab tu dia boleh dilenturkan dengan macam-macam bentuk, dan dia boleh dijelirkan dan digulungkan dan disimpulkan, dan dia pun boleh membelit lidah-lidah lain sebab dia tak ada tulang. Betul. Dia boleh merayau ke kanan, boleh merayau ke kiri, dia boleh mencongkel itu, mencongkel ini, sebab dia tidak bertulang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, pertama tuan-tuan, kita kena syukur sebab kita ada lidah. Ada orang barangkali ialah dan lidah kita sempurna, ada orang lidahnya pendek. Lidahnya pendek, jadi banyak perkataan yang dia tersangkut sikit dari segi makhrajnya. Dan kita tidak ada lidah yang panjang lah. Sebab ada lidah yang panjang pun tak pernah jumpa, dan bukan di Madrid lah, di tempat lain. Dia jelir tu sampai bawah tu, saya tak tahu dia benda apa-apa. Dia pun sampai ke dagu tu lidah dia. Kalau orang Melayu, lidah turun sampai ke dagu, itu memang sah. Biasanya orang akan kaitkan dia dengan membela hantu raya, atau orang perempuan dipanggil membela persik. Tapi kita cerita bab lidah tuan-tuan, ya, satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lidah ni tuan-tuan, kalau orang kata mata pena itu lebih tajam daripada mata pedang, lidah lagi tajam daripada pedang. Mata pena lebih tajam daripada mata pedang, lidah lebih tajam daripada pedang. Dia sama-sama berhujung. Lidah dengan pedang tu sama je tuan-tuan, tapi lidah lagi tajam daripada pedang. Sebab pedang ni tuan-tuan, dia hanya melipas orang depan dia saja, tapi lidah ni dia boleh melipas orang yang tidak ada depan dia. Dahsyat tak dahsyat lidah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itulah peribahasa Melayu, lidah tidak bertulang. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, sebenarnya kalau kita lihat apa maksud lidah tidak bertulang ni, biasanya orang kaitkan dengan budaya tak baik. Budaya tak baik dalam mau kata apa, dalam masyarakat kita, lidah tidak bertulang. Saya akan kupas satu persatu tuan-tuan. Lidah tidak bertulang ni apa benda yang tak baik pada lidah. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, lidah dia boleh membawa kepada syirik. Lidah ni tak salah. Tuan-tuan yang fikir lidah ni salah, kita potong lidah ni salah, betul lidah ni boleh membawa syirik, kita pun potong lidah kita. Lidah tak salah, cara gunanya salah. Cara guna salah, dia boleh membawa kepada syirik. Secara tak sedar, aku dah berubat dengan Ustaz Fauzi. Dia baca ayat Quran surah Fatihah, dia baca ayat kursi 3, ku tak jadi. Aku berubat dengan Sami Siam, semua terus tentu juga. Sami Siam boleh buatkan syirik, sebab dia telah menghina ayat Quran. Kalau sekadar sebut Ustaz Fauzi tak apa lagi, tapi dia sebut surah Fatihah, bacanya ayat kursi 3, ku tak jadi. Jumpa Sami Siam, tengok bahaya lidah. Lepas tu kena jaga lidah ni tuan-tuan. Lidah ni lebih mahal daripada emas lagi tuan-tuan. Kena jaga.
Emas kalau hilang tak apa. Lidah tu tuan-tuan, salah cakap, syirik, hilang akidah tuan-tuan, hilang agama, guna ucap balik, na'udzubillah min zalik. Satu tuan-tuan ni. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadisnya, wa hal yakubbun nas ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Berapa ramai manusia masuk neraka disebabkan habuan lidah mereka. Orang masuk neraka ramai disebabkan lidah. Sama ada lidah anak kepada mak ayah, ataupun lidah suami kepada isteri, lidah isteri kepada suami, lidah jiran sesama jiran, apa yang cakap. Itulah penyebab masuk neraka. Ramai disebabkan lidah masuk neraka. Nampak tajuk lidah tidak betul lah. Tetapi dalamnya tuan-tuan, subhanallah, takut. Kita cakap hari-hari kan, kadang-kadang tak tapis pun. Ni kita nak tapis, kita belajar, kita nak tapis satu persatu. Tuan-tuan, satu. Kedua, tuan-tuan perempuan, lidah tidak bertulang. Dia suka bercakap apa-apa yang tidak ada kena-mengena dengan dia. Inilah yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Cakap tak ada kena-mengena dengan dia. Contoh tuan-tuan, orang kita selalu sangat cakap tentang artis, padahal tak ada kena-mengena dengan dia pun. Ni contoh apalah, saya pernah ada seorang Pak Imam jumpa saya. Pak Imam jumpa kedai kopi. Ustaz tahu tak dia sebut nama seorang pengacara TV, pengacara TV3. Ustaz tahu tak dia sebut nama lah. Dia tak, Ustaz tahu kan contoh lah. Contohnya kita sebut nama Rogayah lah senang. Nama dia tak kena mengena dengan siapa kan. Kan nama Rogayah sendiri ada? Tak ada kan? Ada? Tak ada. Ustaz tahu tak Rogayah tu janda. Saya fikir kejap, apa kena mengena Pak Imam ni? Saya tak tahu apa kena-mengena dengan dia. Kalau dia janda, apa kisah? Kenapa nak sebut? Dia seronok nak sebut status J tu. Macam satu isu besar lah, J ni janda ni kan. Saya terfikir seorang, saya dengar dia dekat fikir, apa kaitan dengan dia? Ni tuan-tuan, ini yang Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda indahnya Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada kena-mengena dengan diri dia. Sebab itu bila nak cakap, sebelum mulut tembak, fikir dulu, aku nak cakap ni betul ke tak betul, boleh ke tak boleh, dari sudut agama digalak ke tak digalak, ini ada kaitan dengan aku ke tidak. Cerita benda tak ada kena-mengena dengan diri kita. Kalau ada kena-mengena tak ada masalah. Cerita bab GST contoh, ada kena-mengena dengan diri kita, boleh cerita. Cerita bab pilihan raya, ada kena-mengena dengan kita sebab kita berhak dan layak mengundi contoh. Tapi cerita bab artis tak kena-mengena, tuan-tuan. Waktu banyak lidah ni tuan-tuan sangkut sebab benda tak ada kena-mengena. Contohlah tuan-tuan perempuan ya. Kita tengok yalah, tuan-tuan semua tengok TV kan? Ke tak ada TV sini? Tak ada TV? Tak ada TV? Dengar je. Bagus dia, tak tengok, dengar TV. Saya Rizman memang kompor, tuan-tuan tak sempat ke TV kan? Masjid ialah usrah, masjid usrah. Contohlah tengok katalah pencetus ummah. Kita pun tengok di rumah. Kita kata apa? Saya sendiri kadang-kadang saya tuan-tuan bukan kata orang ini, saya lah tengok da'i adalah TV3. Kita mata okey lagi, da'i teruk.
Kita komen dia. Kita komen pada tak ada kena-mena dengan diri kita pun. Nak komen dia tu, dia dah ada juri kat depan tu. Sebab itu dia lantik juri. Juri tu ada kaitan, dibayar untuk komen. Kita dengar je lah kat TV. Tapi kita pun juri tidak bertolak di rumah pun komen juga. Bodoh, tu nak tiga tu bodoh. Cakap remeh-temeh. Bapak tu tolong sikit. Orang tanya lain, jawab lain. Betul kan? Betul tak? Padahal tak ada kena-mena diri kita pun. Saya bukan kata orang lain, saya kata saya. Cepat nak mengomen, padahal tak ada kena-mena dengan diri kita. Apa tak lagi benda tersebut, benda-benda yang haram diperkatakan. Lagilah benda haram tak boleh sebut. Tak usah cerita. Aku nak beri kamu ilmu tentang perbezaan antara wine dengan bir. Tak ada kena-mena sebab kita tak kenal arak pun. Contoh tuan-tuan. Tapi kalau macam mana kita nak kenal tanda-tanda kuih, masakan ada wine, yes, boleh cakap. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena perhati betul-betul apa yang kita cakap. Ada kena-mena ataupun tidak. Kita duk komen anak siapa? Anak artis lah, ya. Anak artis ni bercakap benda, kata contohlah anak apa? Anak Rosita betul? Rosita apa? Oh yo. Boleh cakap lah, dia tabir tu kan, orang tak nampak dia kan. Rosita Cik Wan. Dan kita pun komen anak dia cantik, tengok lelaki tu, mak soleh apa semua. Tak ada kena-mena dengan diri kita pun. Kalau roti canai depan kita pun komen. Kita nak makan, ush, masih bang, jap. Yes, ada kena-mena dengan diri kita. Sebab kita nak makan roti canai. Ni tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan hari ni kita perhalusi percakapan kita. Disebabkan lidah tidak bertulang ni tuan-tuan, sampai dalam kain orang pun masuk. Padahal tak ada kena-mena. Jiran beli sofa, kita merungut dalam rumah. Sofa, so apa orang bebe ni ya? Alah, di sebelah tu sofa dulu hutang dulu. Tak ada kena-mena dengan diri dia pun. Sofa tu jiran beli, dia hutang ke tak hutang ke, lantak dia lah, dia yang bayar. Allahu Akbar. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Dia tuan-tuan, satu tuan-tuan. Okay. Nombor dua tuan, nombor tiga. Nombor tiga tuan-tuan, lidah tidak bertulang tuan-tuan, kadang-kadang tak dapat stop. Dia lajak. Apa dia? Tuan-tuan, jangan cakap lebih-lebih. Tuan-tuan nak cakap apa? Cakap setakat tu je lah. Sebab bila dah lebih tuan-tuan, yang kita tak rancang nak cakap, jadi salah. Banyak salah. Macam tuan-tuan pergi kedai lah. Tuan-tuan pergi kedai nak beli apa? Tuan-tuan nak beli susu anak, pampers anak. Tuan-tuan habis beli susu, beli pampers, tuan-tuan pun lajak pula di tempat lain. Wah, ada kasut, wah, ada baju. Apa tuan-tuan buat nanti? Tuan-tuan akan terlajak daripada rancangan awal tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang kita tersalah beli, padahal dah ada kasut dan baju kat rumah, beli juga sebab terpedaya dengan sale. Ini kan musim sale kan. Jualan murah satu Malaysia bermula 15 November hingga bulan. Kita tahu berapa perempuan tu. Saya tak sebab pergi lagi. Dengan nak pergi juga tuan-tuan. Tapi rancang nak beli apa? Sebab tu tuan-tuan nak bercakap kena rancang. Cakap apa? Sebab bila tuan-tuan dah rancang, cakap tu tuan-tuan lajak lebih, akan silap. Percayalah tuan-tuan. Bila dah silap tuan-tuan, dia akan kena orang tu, dia akan kritik orang ni, dia akan mengguris hati orang tu, mengguris perasaan orang ni. Sebab kita tak plan nak cakap itu. Saya cakap diri saya tuan-tuan, bukan orang lain, pengalaman saya. Kita contoh saya perkenalkan seorang artis hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator forum pada hari ini ingin perkenalkan barisan ahli panel kita. Yang pertama ialah artis hijrah yang baru saja menutup dan berlintut dan pakai tudung,
iaitu yang berbahagia Siti Rizman, silakan ya. Setakat tu je tuan-tuan. Tapi saya mula belajar. Sebenarnya Siti Rizman ini baru berhijrah 2 bulan lepas. Sebelum itu memang seksi gila. Tengok, kita dah lepas kan. Sepatutnya kita perkenalkan dia saja, tapi kita syok nak bercakap. Kita terlajak, terlebih tuan-tuan, kita pun cakap dia ni memang seksi gila dulu ni. Dulu bukan macam ni seksi gila. Dah mengguris pada saat dia. Saya cakap ni saya ni tuan-tuan. Apa yang berlaku? Sebab terlebih cakap. Allahu Akbar. Saya tak nak cerita orang lain, diri saya. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa tuba wa anfaqal fadla min malihi. Beruntunglah sesiapa yang menahan lebihan daripada lidah dia. Tahan. Hak lebih nak cakap tu tahan. Setakat ni aku patut cakap. Dan beruntunglah sesiapa yang membelanjakan yang lebih daripada hartanya. Nak cakap lebih jangan. Nak belanja lebih daripada harta, silakanlah. Nak komen setakat masakan je. Yes. Yang kejap, awak masak masin lah. Yes, cukup setakat tu. Sebab kita tengah mengadap makanan. Jangan lajak-lajak. Dah lah masak masin. Tidur, bilik tidur tak pernah kemas. Baju iron tak pernah betul-betul iron. Berkedut sana, berkedut sini. Adalah jarak. Padahal satu cakap tentang masakan tu masin. Dia boleh terima. Ya, masakan awak masin ni apalah darah tinggi ni. Cukup lah. Tapi kalau dia okey boleh terima. Tapi kalau dah lajak sampai basuh baju tak, cuci iron baju tak betul, menggurih perasaan dia. Sebab lebih, nak cakap lebih. Inilah orang kita tuan-tuan. Dia tak kisah hati orang lain. Lebihan daripada mulut dia lepas. Akhirnya menggurih perasaan. Lagi tuan-tuan dan perempuan, nombor 4, lidah tidak bertulang cukup bahaya kalau tidak dikawal. Terutamanya dia akan bercakap hal-hal yang batil, hal-hal yang haram. Contohlah ya. Kalau laki-laki dia cakap hal perempuan, laki-laki dia cakap hal perempuan. Cakap perempuan apa? Aku tengok artis tu, kalau buat bini bagus, dia punya seksi, dia punya ramping. Benda batil cerita buat perempuan. Tak payah cerita. Yang kita tak nampak pun arti tu. Kalau dapat kahwin tak apa juga. Memang tak nampak kahwin, tapi syok kat mulut lah dia cerita. Benda salah. Memuja perempuan tak dibenarkan, kecuali memuja mak kita. Mak aku ni bagus, mak aku ni baik, mak aku ni pemurah, mak aku ni penyayang. Aku je lah mak kita. Kenapa nak puja perempuan lain kat luar tu tuan-tuan? Biasa kalau perempuan lain kita tak puja macam tu. Kita tak cakap perempuan lain tu baik atau tidak. Kita akan cerita benda-benda yang karut. Yang batil tu karut lah. Cerita yang tidak digalakkan oleh Islam. Cerita buat punggung dia, cerita buat dada, cerita buat dagu, cerita buat kaki, cerita buat apa lagi tuan-tuan. Siapa juga orang perempuan? Buat alih pula nak kata. Oh, perempuan ke cerita buat Aaron Aziz, cerita apa? Tuan-tuan. Cerita, yalah, kita cerita buat suami kita. Suami aku baik, suami aku penyayang, suami aku dermawan, suami aku balik awal, suami aku sentuhannya begitu romantik. Apa cerita tu? Puja suami kita lagi bagus. Begitu juga contoh benda-benda yang haram. Cerita buat apa? Kita bercakap tentang arak, minuman keras. Bukan dari segi hukum. Saya minggu lepas, hari apa? Hari Rabu, Selasa lepas, radio bernama Ustaz cerita buat Ustaz, cerita buat arak je. Bukan cerita buat arak tu sedap tak sedap, cerita buat hukum arak. Okeylah, tak ada masalah. Kalau cerita buat arak tu, arak mana yang sedap, batil nama dia, salah, haram hukumnya. Apa tadi pula cerita kat radio, lagi hukumnya salah. Dia akan menarik minat pendengar yang memang dah minum arak untuk mendengar ini.
Okey, minum whisky. Whisky ni dia tak mabuk sangat, whisky ni. Cuma dia pening-pening sikit. Minum wine, wine ni minum sikit-sikit lah, dia panas badan. Minum biar, dia mabuk. Ya, tapi tak puas satu can, dia kena 3 can. Apa benda cerita ni? Batil, tak dapat pahala langsung. Tuan-tuan dan puan-puan, ni lidah kita tak tulang ni tuan-tuan. So kita hindarkan cerita bab batil. Ialah kecuali orang tu memang kerja batil, dia akan cerita lah. Contoh tuan-tuan, orang yang memang ketika nombor ekor, dia takkan cerita bab masjid, dia takkan cerita bab Quran, dia takkan cerita bab kuliah ilmu, dia takkan cerita. Dia akan cerita bab, aduh tak sikit, satu nombor je kena. Dia cerita sama-sama dia. Batil. Kecewa sebab tak dapat menang tu 4 digit tu. Kecewa lagi tu tak frust. Astagfirullahalazim, tak kena. Astagfirullahalazim tu. Kalau kena, Masya Allah. Masya Allah lagi kan. Aku minggu lepas kena dah, Subhanallah. Mempermainkan nama Allah pula tentang nampak judi. Itu batil. Benda salah. Jangan cerita. Termasuklah orang perempuan, dia cerita kat suami dia yang, bang, jiran sebelah, Allah, bini dia lawa sungguh. Rambut dia blonde, lepas tu curl macam Barbie doll tu, macam tu. Lepas tu isteri dia ramping betul pinggang mak. Cerita benda sebut kat suami kita. Haram nak cerita bab isteri sebelah tu kena suami kita, tak boleh. Nanti terbaik kat mata suami kita, dia tergambar satu-satu kita cerita tu tuan-tuan. Dia akan menggairah ke ataupun dia akan fikir benda lain, dia akan bayangkan benda lain, tak boleh. Tuan-tuan, nampak benda batin. Saya cerita contoh-contoh yang dekat-dekat, tuan-tuan fikir contoh-contoh lain, contoh fikir yang lain. Ini namanya batil, salah cerita. Lagi cerita tuan-tuan, lagi tuan-tuan, lidah tak tulang tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan kena jaga, dia suka berdebat. Berdebat ni tuan-tuan, istilah kita sebenarnya bertengkar. Nak tahu siapa betul, siapa tak betul, dia berdebat. Ini tak digalakkan dalam Islam, berdebat. Kecuali tuan-tuan nak cari kebenaran berasaskan ilmu, baru boleh berdebat. Tapi kalau berasaskan emosi, dilarang berdebat sebab dia bertengkar. Bila bertengkar, dia bermusuh. Bila bermusuh, dia berdendam. Bila berdendam, dia benci. Bila benci tuan-tuan, dia dengki. Akhirnya tuan-tuan, dia akan cari cara macam mana aku nak menghancurkan orang itu. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, Nabi sebut dalam satu hadis yang begitu panjang. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku akan jamin satu rumah dalam syurga, tapi di tepi syurga, fi rabdil jannah. Aku akan jamin satu rumah di tepi syurga, di pinggir syurga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang suka meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Aku jamin dia akan dapat satu rumah di pinggir syurga. Tuan-tuan, kau dah dapat dah dalam syurga dah, tapi di pinggir syurga, di tepi syurga ada satu rumah. Orang ajak debat kita dah tahu dah memang kita betul, tuan-tuan. Tapi orang ajak debat, kita pun tinggalkan perdebatan sebab hal-hal lain yang kita rasa lebih baik aku jagalah hubungan silaturahim ke hubungan jiran tetangga. Kita pun mengelak perdebatan. Kata Nabi, aku jamin untuk dia satu rumah di pinggir syurga. Nabi tambah lagi, tuan-tuan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga bagi mereka yang meninggalkan dusta dan bohong ketika dia bergurau senda. Nampak tuan-tuan? Biasa kalau kita bergurau, ketika bergurau banyak bohong kan,
Tapi dia bergurau juga, tapi dia tak meninggal, dia tak bohong, dia cakap betul macam Nabi buat, tuan-tuan. Nabi bergurau, okey, salam kat suami anda yang mana matanya ada putih-putih. Ya Rasulullah, suami saya tidak ada mata putih, mata hitam. Ada putih kat mata dia tu. Tak ada Rasulullah. Balik jumpa suami dia, bang, Rasulullah kata mata abang ada putih-putih. Ya lah, ada putih-putih tu, putih hitam tengah-tengah tu. Nabi cakap betul ketika bergurau. Tuan-tuan, kita kadang-kadang nak gurau dengan orang tak reti, maka kita pun cakap bohong. Tengok makcik anak dara comel makcik ni. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Makcik duduk mana? Duduk dekat Putra Haid. Oh, dekat rumah saya tu. Bohong lah. Padahal kita punya Kajang Haid jauh tu. Ni anak makcik ke? Ya, sebenarnya celaka yang ni. Tuan-tuan, kita pun dapat. Tak guna kita makan, tuan-tuan. Sebab ayam tutah kita laknat dia. Kita tercelaka, kita makan daging celaka tu. Dan kita celaka, tuan-tuan. Sebab tu mulut kena sensor lagi, tuan-tuan. Ayat-ayat yang kita nak keluar dari mulut kita, tuan-tuan, kena tapis. Tuan-tuan, isap okok pun ada filter kan. Nak cakap pun lagi lah kena ada filter, tuan-tuan. Allahu Akbar. Lagi tuan-tuan pun pada mata Allah. Kita lihat lagi ya. Sempat lagi tuan-tuan beberapa perkara. Termasuk tuan-tuan, tak boleh hukumnya kita menghina orang yang dah mati. Kita tahu sejarah hidup dia kan. Contoh tahu sejarah hidup dia. Kita pun pergi kat dia, kita maki dia, celaka mayat ni. Kita tahu dah memang katalah dia memang jahat, katakanlah. Tuan-tuan, sama ada dia orang Islam tu, dia suka buat maksiat, suka tikam nombor ekor, suka kacau orang, ganggu orang, merempit apa semua, tuan-tuan, ragu orang, dia mati. Nabi lah, walaupun dia mati macam tu, tak boleh hina dia. Sebab kita tak tahu adakah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Barangkali di antara hidup, tuan-tuan, dia pernah buat satu amal yang baik yang kita tak tahu. Dia pernah tolong mak dia satu ketika dahulu. Dia jahat lah. Kat rumah dia tolong mak dia lumpuh, kan. Bangun pagi, mak dia kata tolong mandikan mak dia, mandikan mak dia. Lepas tu dia kata, mak dia kata tolong ambil semai untuk mak dia, pun ambil semai untuk mak dia. Lepas tu dia hafaz jadah, masukkan kain telekong kat mak dia, mak lumpuh, mak semai, Allah Akbar. Pak mak semai dia bagi makan kat mak dia, mak dia tidur, dia pun merempik. Ganggu orang kan. Kita tahu, kita ingat dia merempik, tuan-tuan. Rupanya ada amal soleh kat rumah dia. Hari-hari dia jaga mak dia, tuan-tuan. Bila dia mati, dia kena langgar lori sebabkan merempik jalan raya. Kita pun maki celaka mak ni, elok ada mati bawah telah tayar trailer, merempik, ganggu orang. Kita tak tahu, tuan-tuan. Barangkali semasa hidupnya ada amal soleh yang dia pernah buat. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW pernah menyebut, tuan-tuan, kepada kita semua ya, sebagai pengajaran, la tasubbul amwat fa innahum qad afdu ila ma qaddamu. Hadis sahih Bukhari. La tasubbul amwat, jangan kamu menghina mana-mana mayat. Saya kata mayat tu celaka, mayat ni neraka, mayat tu apa lagi? Fa innahum qad afdu ila ma qaddamu, sesungguhnya mereka telah pergi dengan apa yang mereka bawa dari amalan-amalan mereka. Kita tak tahu lagi nak maki orang, tuan-tuan. Kita tak tahu lagi syurga ke kita ni ataupun macam mana, tak tahu. Jadi nak maki orang dah pergi, orang tu dah ada amalan yang baik yang kita tak nampak. Yang kita nampak yang buruk, yang kita tak nampak. Hari-hari perangai dia suka bagi sedekah. Contohlah, nak merempik, tuan-tuan, baik punya orang, tuan-tuan, dia lalu ke anak yatim bagi sedekah. Zoom, merempik. Hari-hari kita tak nak bagi pun sedekah anak yatim. Tuan-tuan ni, sebab tu jaga-jaga, tuan-tuan, sebelum kita, yalah, baik-baik kita duduk diam, jaga lidah kita, tuan-tuan. Dia cakap benda-benda yang baik saja, tuan-tuan, insya-Allah ni. Allahu Akbar. Lagi, tuan-tuan, menuduh direct orang kafir, lidah tak tulang. Menuduh direct orang Islam jadi kafir. Kalau kita kata, contohlah, siapa-siapa yang mengatakan halal, ya,
laki-laki menyerupai perempuan, maka boleh jatuh kafir. Sebab ada hadis ya, sebab benda tu haram. Menghalalkan yang haram kafir, murtad. Tapi kalau kita direct kata ke orang tu, takut tentang orang tu tak kafir, kita kafir. Contohlah kita nampaklah adalah orang lelaki berpakaian perempuan, contohlah kita berkata kafir tu kafir. Tuan-tuan, kena tanya dia dulu. Ya, nak tanya boleh tak? Abang nak tanya apa? Abang ni gaya sikap sungguh dada bidang berjambang memang jambu. Abang tanya apa? Abang nak tanya satu soalan. Ya. Kenapa awak pakai macam ni? Awak lelaki ke perempuan? Saya lelaki. Asal lelaki, kenapa kau macam ni? Perempuan. Saja suka-suka bang. Tak boleh ke? Okey, satu. Maknanya dia berdosa. Dia berdosa besar. Tapi katanya orang berdua pula, awak tidak, kenapa awak pakai macam ni? Tak boleh ke? Bagi saya tak ada masalah, halal. Kalau dia kata halal, baru dia terkafir. Sebab dia menghalalkan yang haram. Ini kan saja suka-suka. Contoh tuan-tuan, kenapa awak tak sembahyang? Saja suka-suka Ustaz. Hukumnya berdosa besar. Kenapa awak tak sembahyang? Sembahyang tak wajib, kafir. Nampak tak beza tu? Sebab tu kita tidak boleh menuduh orang yang nampak buat maksiat tu jadi kafir. Tak boleh. Kalau orang tu tak kafir tuan-tuan, implikasinya kata Rasulullah, dia akan balik semula tuduhan kafir kepada orang yang berkata, yang menuduh tadi, maka dia dah kafir. Kalau orang yang dituduh tak kafir, Allah dah tak tulang ni tuan-tuan, bahaya. Waktu Nabi sebut banyak orang masuk neraka disebabkan bahaya lidah ni. Banyak pergi tuan-tuan, dusta pergi, ngatur orang pergi tuan-tuan, dia menuduh orang kafir. Banyak sebab dosa lidah ni. Kalau mata dipandang dia tuan-tuan, lidah tuan-tuan sok-sok dosa keluar. Dan dosa tersebut dicatat, dan dosa tersebut akan hina, akan bawa kita sampai ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Tuan-tuan, lagi tuan-tuan, saya rasa tak mau pandang-pandang tuan-tuan, ya. Banyak lagi tuan-tuan sebenarnya. You cakap bohong, kena jaga rahsia. Sebab tu tuan-tuan, orang yang dapat satu benda daripada orang lain, kemudian dia terus menyebarkan, lalu kita bohong. Cukuplah seseorang itu dikira pembohong bila dia dapat berita daripada orang lain, dia terus sebarkan. Hadis ni saya baca mafhum dia. Cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong bila mana dia dapat satu berita daripada orang lain, dia terus sebarkan. Apa maksudnya? Dia tak usul periksa dulu. Ramai orang pembohong sekarang. Sebab dia dapat WhatsApp, dia pun forward. Dia tak cakap, dia forward. Bohong. Tapi dulu banyak WhatsApp saya tegur tuan-tuan. Saya kata minta maaf, tak betul statement tu. Statement, katakanlah Allah berfirman, aku jadikan perempuan ini untuk disayangi. Saya kata, saya bawa dia, saya reply, saya kata minta maaf, statement tu tak betul. Allah tak pernah kata begitu. Kalau ada, sila beritahu saya ayat mana, surah mana. Senyap dia. Contoh lagi tuan-tuan, contohlah orang WhatsApp kat saya pula tentang kopi apa, LA. Ada jelatin babi kan, ada Jakim, kawan Jakim telah buat apa ni, telah buat kajian ni. Cek tidak ada nama pegawai Jakim tersebut. Nama pegawai Jakim tak ada kat Jakim. Ini satu pembohongan. Sebab tu tuan-tuan, dah sampai kalau benda-benda berita macam ni tuan-tuan, stop kat kita je. Jangan di forward lagi dah. Stop. Takut benda tu tak betul, kita yang forward, kita dikira pendusta. Jangan kata, Ustaz, saya forward je, yang berdusta, nombor hantar mula-mula tu. Tak, sampai forward pun dikira pembohong juga. Sebab dia pengopi. Allah. Jaga-jaga tuan-tuan. Ni jari kita ni, dia mewakili mulut. Dulu mulut kan, sekarang jari dia WhatsApp. Entah hantar senang, hantar Allah.
bohong kat Rasulullah, bohong kat Allah, bohong kat Jakim, bohong kat produk Cadbury ke apa, tuan-tuan. Dah, biar orang uruskan, bukan kita. Tuan-tuan, sebab tu dalam WhatsApp saya tak percaya sangat, tuan-tuan. Tak percaya. Kecuali keluarlah surat khabar ke, ada ni cakap, Jakim cakap, Menteri cakap, wala okey, betul. Sebab WhatsApp bukan alat komunikasi yang formal, yang resmi, bukan. Tuan-tuan, akhir kali tuan-tuan perempuan, nak semayang zuhur lah. Tuan-tuan perempuan pada sama-sama kita pakat jaga mulut kita, lidah kita. Tuan-tuan, sebab itu Nabi sebut yujibul jannah it'amut ta'am wa husnul kalam. Hadis riwayat Tabarani. Masuk syurga dengan sebab dua amalan. It'amut ta'am, bagi orang makan, wa husnul kalam, cakap yang baik-baik. Masuk syurga. Dan ingat, bukan sekadar masuk syurga, tuan-tuan, kita selamat daripada api neraka. Nabi sebut ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kamu peliharalah diri kamu walaupun dengan bersedekah separuh buah tamar. Fa in lam tajid faman lam yajid, siapa-siapa yang tak jumpa buah tamar, miskin sangatlah nak sedekah, separuh buah tamar pun tak ada, fa bi kalimatin thayyibatin, kata Nabi, hendaklah kamu bersedekah dengan kalimat-kalimat yang baik, perkataan yang baik. Kamu akan selamat daripada api neraka. Cakap yang baik masuk syurga, cakap yang baik selamat api neraka. Dan Nabi sebut sebuah hadis sebagai penutup, tuan-tuan, al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Percakapan yang baik adalah satu sedekah. Tuan-tuan, Assalamualaikum 10 pahala. Tuan-tuan, di sedekah untuk diri kita, Assalamualaikum 10 pahala. Ngaji Quran Alif Lam Mim 30 pahala. Subhanallah. Sedekah untuk siapa? Untuk diri kita. Masuk untuk diri kita punya tabung. Hari akhirat kita jumpa pahala. Kita bercakap dari wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri kuliah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma dzakirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna, rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.